Okey, macam ni, kita tak payah tengok orang lah. Kita tengok kita je, sebab hakikat kehidupan kita ni, kita kena banyak suluh diri kita. Kita bukan kena suluh orang kan. Jadi hakikatnya kita nak pergi kepada Allah ni, kita bawa kita. Jadi persoalan solat ni kita balik kepada diri kita. Kita tak payah tengok orang. Jadi solat kita ni macam kita lah, macam SB lah, kita kan orang awam. Dan kita ni masih dalam peringkat penyucian demi penyucian. Jadi solat kita tu pun macam tu lah. Solat kita ni dia bergantung kepada kualiti dalam diri kita. Memang secara zahirnya kita bersolat kan, kita takbir, kita rukuk, kita sujud, itu perbuatan jasad kita. Tapi adakah rohani kita itu bersolat mengikut jasad kita? Soal kehambaan kita. Dalam kita bersolat tu, adakah kita memahami maksud-maksud ayat tu, memahami di sebalik perbuatan kita tu? Contoh kita takbir, roti ikram, apa yang kita agungkan kat situ? Di sebalik Fatihah, apa yang kita hadamkan kat situ? Jadi bila kita bersolat dengan solat orang awam macam kita ni, dengan keadaan kita bersolat secara yang kita belajar saja, tanpa kita memahami hakikat solat itu satu, tanpa kita memahami maksud-maksud itu satu. Jadi banyak benda yang kita perlu explore dalam diri kita. Sebab tu kalau kita ni mengaji kan, kalau kita mengaji dan kita ni bertalaki, di sebalik Fatihah tu sendiri ada maksud-maksud dia yang kita, kalau kita pergi talaki pun 3 hari belum tentu habis. Jadi kalau kita mengaji kalau kita bersolat dalam keadaan kita solat macam mak ayah kita ajar masa kita kecil-kecil dulu kan, ataupun belajar kat sekolah kan, kita adalah solat seperti burung tiung je lah ikut kan, sebut buat macam solat budak-budak macam tu lah. Tapi tak ada peningkatan. Umur jasad kita dah meningkat, tapi kita tak buat penambahbaikan. Jadi kat situlah solat kita. Bila solat kita jadi solat orang awam macam kita sekarang ni, tanpa kita masukkan fahaman-fahaman, tanpa kita mendalami rahsia-rahsia di sebalik solat, rahsia di sebalik Fatihah, rahsia di sebalik sujud, rahsia di sebalik apa saja perbuatan kita yang menjadi rukun ke dalam solat tu. Jadi dia jadi macam tu je lah. Jadilah kita ni orang yang lalai, kita masih dengan sifat-sifat mazmumah kita kan. Pula kita ni bukan jenis orang yang zikir, bukan jenis orang yang nak mujahadah, bukan jenis orang yang nak muhasabah diri. Yang kita selalu ikut ialah nak marah, kita marah. Lepas tu kita bersangka-sangka buruk kat orang, kita pandang orang itu buruk, orang ini buruk kan. Jadi kita tak nampak. Yang sepatut kita faham ialah bila kita nampak buruk orang tu, kena balik dekat kita. Sebab kalau cermin, kita pandang orang ni hakikat seperti kita bercermin. Kalau kita nampak buruk orang tu, sebab apa? Sebab cermin kita, cermin hati kita buruk kan. Macam kita bercermin lah, tengok kat cermin-cermin kita tu kabur kan. Kita nampak image tu kabur macam tu lah. Jadi macam kita orang awam ni, kita kena perlu buat penyucian lah. Buat penyucian, kena sentiasa solat taubat, sentiasa istighfar, sentiasa memohon kepada Allah, sentiasa muhasabah, sentiasa mujahadah kan, sentiasa ingat Allah, sentiasa zikir, minta Allah bantu kita kan. Jadi barulah solat kita tu akan jadi lebih baik. Jadi maksudnya solat tu dia berhubung dengan soal batiniah diri kita kan, yang tentunya akan berkait dengan niat kita. Kalau kita niat solat semata-mata sebab nak ikut akur Allah, memang kita akan dapat. Tapi nikmat tu sebab kita tak ada niat nak masukkan cinta pada Allah, jadi tak rasa nikmat solat tu. Dan banyaklah yang kita perlu faham di sebalik itu. Sebab tu orang beza antara orang yang solat dengan dia faham maksud kan. Sebab tu orang guru-guru kan, dia orang yang faham maksud dalam bahasa Arab tu dia lain, tapi tak adalah bermakna
mungkin mentang-mentang kita tak faham, mentang-mentang kita tak menjiwai, maka kita tak bersolat. Tak boleh lah macam tu. Sebab apa? Solat tu benda fardu. Bila menjadi rukun, menjadi tiang kepada agama dalam diri kita. Walaupun tiang tu buruk kan, sebab solat kita tu tak elok, tiang tak kukuh, tapi masih lagi ada tiang. Bila ada tiang, maksudnya masih lagi boleh letak bumbung kalau kita buat rumah kan, macam tu. Tapi kalau kita tak solat, tak ada tiang, kita buat bumbung saja, macam mana bumbung tu nak bergantung kat mana kan. Macam tu. Dan beza antara orang solat dengan tak solat macam tu. Maksudnya tak ada tiang, tak ada agama. Jadi kalau kita bersolat ni, sebenarnya mungkin kita tak perasan je. Walaupun kita solat dalam keadaan lalai ke, tapi kita masih ada sifat-sifat baik yang boleh kita pertahankan. Contoh lah kan, yang dapat bantu kita lah kan, contoh. Kalau kita tak solat langsung, mungkin kita rasa aku nak mencuri, aku nak mengumpat, kita buat sewenang-wenang je. Tapi kita masih lagi ada amarah, semua tu ada. Tapi kalau kita bersolat, sekurang-kurang kita nak mencuri, nak mengumpat, tak boleh, Allah marah. Maksudnya terjaga dengan benda-benda, dengan solat kita. Tapi kalau setakat setakat kita nak buat dosa-dosa kecil, mungkin kita buat lah kan. Memang sebab kita ni bersifat lalai, bersifat lemah. Setakat kita, mungkin juga kita ni jenis mudah nak panas baran ke apa, yang tu kita susah nak buang lah sebab kita tak solat kan. Jadi sebenarnya dia bergantung lah kepada diri kita yang dalam juga, sejauh mana kita nak bermujahadah semua tu ya. Jadi kita tak bolehlah kata kita tak solat. Kita tak bolehlah kata orang tak solat tu, orang tu solat tapi perangai teruk. Tapi kalau dia tak solat, maksudnya dia akan jadi lagi teruk. Kita kena letak kat situ. Sebab ni Allah dah kata solat tu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar kan. Maksudnya kalau dia tak solat sekarang ni, dia tak solat, mungkin dia cakap menipu orang sikit-sikit je, tak tepat janji, maksudnya, ataupun dia tak tepat masa ke apa kan. Tapi kalau dia tu memang langsung tak solat, mungkin dia pergi mencuri, lepas tu dia merompak, lepas tu dia membunuh, macam itulah. Perbuatan keji dan mungkar ni menunjukkan pada dosa-dosa besar, benda-benda yang lagi teruk lah. Macam tu. Itu yang SP faham lah.